Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Marilah kita sama-sama meraihkan dan juga memanfaatkan rasa syukur kerana kita dapat bersama-sama berkesempatan untuk berkumpul pada hari ini untuk membincangkan tentang forum kita sebentar saja lagi. InsyaAllah saya berharap masing-masing dapat mengambil manfaat tentang apa ataupun sidang forum yang akan kita lakukan hari ini. Jadi baik, tanpa perlu membuang masa berbasa-basi, kita terus kepada hujah kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan berforum dengan satu tajuk yang bertemakan media sosial dan peranan sesuatu anggota terhadap media sosial. Dan tajuk forum kita pada hari ini adalah kebaikan dan keburukan media sosial. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita berkenalan dulu bersama ahli panel kita. Ada lebih kurang 3 orang dan kita bawakan khas dari Universiti Kebahasaan Malaysia. Baiklah, bersama dengan saya pada hari ini adalah seorang panel yang pertama, iaitu saudara Haris Zulfikar bin Muhammad Lias, iaitu ketua panel kita pada hari ini. Hai, sihat Haris? Alhamdulillah, sihat. Nampak sihat tu. Yang merupakan pelajar daripada Fakulti Sains dan Teknologi, iaitu dari bidang Ijazah Sarjana Muda Sains dan Bahan. Dan di bawah saya pula, saudari Fazira binti Mustafa, iaitu panel yang kedua, juga pada semester yang sama, cuma berlainan fakulti saja. Dan jurusan iaitu dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan yang mengambil bidang Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi. Jadi, sihat? Fazira? Okey. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Dan di sebelah, orang cakap, di bawah kanan saya yang bertudung coklat yang merupakan panel ketiga pada hari ini, saudari Nur Syazanani Akilah binti Muhammad Zaini. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, beliau merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan yang mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Sukan dan Rekreasi. Dan saya juga sebagai moderator merupakan pelajar Universiti Kebahasaan Malaysia. Hidup UKM. Iaitu saya Nopal Hazikci bin Maliki dari Fakulti Sains dan Sosial yang mengambil bidang Ijazah Sarjana Muda Geografi. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, izinkan saya terangkan format forum kita pada hari ini. Jadi, untuk yang pertama sekali, kita akan ajukan setiap panel satu soalan. Dan soalan itu mesti dijawab tidak lebih dari 5 minit. Okey, faham? Dan sidang forum kita ni akan berlangsung sebanyak 2 sesi ataupun 2 pusingan yang tidak lebih daripada 20 minit insya-Allah. Dan yang terakhir sekali kita akan berikan pada ketua panel kita, saudara Haris, rumusan yang akan dirumuskan sekitar 1 hingga 2 minit saja. Okey, baik. Tidak perlu membuang masa lagi, kita terus kepada kita punya soalan yang pertama kepada ketua panel kita, saudara Haris Zulfikar. Soalan yang mudah saja, saudara Haris. Apakah kebaikan media sosial? Okey, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada sidang hadirin yang dihormati, media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk berkongsi dan mencipta isi meliputi rangkaian sosial. Antara contoh media sosial yang menjadi trend terkini adalah seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Apa yang menariknya ya saudara pengurusi dan sidang hadirin sekalian, terdapat banyak kebaikan yang dapat diperolehi apabila kita menggunakan media sosial. Antaranya ialah kita dapat menambahkan kenalan yang baru serta hubungan yang telah lama terputus dapat dieratkan semula. Sebagai contohnya, apabila kita terputus hubungan dengan kenalan lama, platform inilah yang akan digunakan untuk mencari kenalan lama yang telah terputus hubungan. Melalui platform itulah, mereka akan mendapat tahu status kerjaya mereka yang telah diseburi oleh rakan, lantas dapat berinteraksi bersama mereka. Selain daripada itu, media sosial juga dapat dijadikan platform untuk membantu dalam pembelajaran dan pengajaran supaya menjadi lebih efektif. Seperti yang kita boleh lihat saudara-saudari sekalian, pada masa kini, media sosial menjadi watak utama dalam pendidikan masa kini oleh kerana masalah wabak yang melanda negara kita. Maklumat pembelajaran dapat diperoleh dengan mudah dan pantas di media sosial. Selain ia dapat diakses dengan mudah dan di mana-mana saja kita berada. Sebagai contohnya, pada masa kini, kuliah dijalankan di universiti awam kini telah
dilakukan melalui platform seperti YouTube dan jaringan video alternatif yang telah disediakan oleh pihak universiti. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, benarlah bahawa media sosial ini memainkan peranan yang penting juga dalam aspek pendidikan negara. Okey, setakat ini sahaja saudara moderator tentang kebaikan media sosial. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kita yang pertama, Saudara Haris Zulfikar. Saya kira satu hujah ataupun perkongsian yang sangat baik. Saya dapat satu pengetahuan yang cukup baik pada hari ini tentang kebaikan media sosial. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang kedua iaitu Saudari Syahzanani. Tadi kita sudah dengar kebaikan dan sebagainya. Jadi soalan yang saya nak ajukan kepada Saudari Syahzanani, apakah pula keburukan media sosial dalam kalangan masyarakat? Boleh saudari jelaskan? Silakan. Okey, terima kasih pada saudara moderator kita. Jadi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi, untuk soalan keburukan media sosial, penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat, khususnya remaja ni, boleh dikatakan belum cukup matang. Ini kerana masih banyak lagi isu sensitif, khususnya agama dan perkauman yang bermain di ruang media sosial yang lain. Okey, media sosial ni sering kali digunakan sebagai saluran menyebar pemikiran asing yang bercanggah dengan kehendak naratif nasional di Malaysia. Isu sensitif itu biasanya dipolitikkan atau dijadikan sebagai alat propaganda politik tanpa mempedulikan kesan buruknya terhadap masyarakat dan juga negara. Sifat penggunaan media sosial yang kurang matang ni akan menggambarkan proses sosialisasi politik masyarakat kita yang belum mencapai kematangan. Jika diperhatikan melalui perkembangan media sosial di Malaysia, kadar celik politik masih lagi rendah kerana perbincangan di laman sesawang hanya tertumpu pada hal-hal peribadi, fitnah antara satu pihak dengan pihak yang lain serta memanipulasi fakta yang betul. Perkara ini takkan membawa sebarang kebaikan, malah ianya akan meretakkan hubungan masyarakat berbilang kaum yang ada di Malaysia. Okey, terdapat juga pengguna-pengguna media sosial, khususnya remaja yang sekarang ni selalu terjebak dengan penipuan asmara cinta atas talian. Okey, pemangsa selalunya akan mengenal pasti mangsa mereka menerusi laman sosial ataupun laman web suai kenal dan seterusnya cuba mendekati dan menjalinkan hubungan cinta. Okey, selalunya pemangsa akan menggunakan identiti yang berlainan dan akan menonjolkan diri sebagai teman cinta sejati yang paling sempurna. Okay, mereka akan menggoda mangsa serta menyatakan keinginan untuk berkahwin. Sasaran mereka ialah untuk memanipulasi keadaan emosi seseorang untuk menjadikan ianya sebagai kelemahan mangsa. Tapi di sebalik semua ni, tujuan sebenar mereka hanyalah untuk memperdaya dan mengaut sejumlah wang ringgit yang besar daripada mangsa. Penipuan asmara cinta atas talian ni bukan je memberikan kesan negatif kepada diri mangsa, tetapi ia juga melibatkan pihak keluarga mangsa dan juga masyarakat. Kesan negatif yang dapat diperhatikan daripada kes ini adalah kerugian wang yang besar, perpecahan keluarga, kecurian identiti serta kesan emosi dan psikologi kepada mangsa. Diyakini kemungkinan terjadinya kes-kes jenayah seperti ini adalah berpunca daripada kurangnya kesedaran penggunaan media sosial mengenai keselamatan cyber. Okey, sebagai contohlah, pada tahun 2016, kajian Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia iaitu IRIS dan Universiti Utara Malaysia UUM telah menunjukkan lebih 60% daripada golongan belia berusia 18 hingga 25 tahun menghabiskan masa lebih 5 jam sehari untuk melayari internet, terutamanya bahan-bahan yang berunsurkan hiburan. Mereka ni lebih mudah didapati mengalami kemurungan dan mengalami masalah kesihatan. Hal ini terjadi kerana mereka ni selalunya tidak cukup tidur, tidak cukup rehat dan mengambil corak pemakanan yang tidak sihat. Okay. Sebagai contoh, jika seorang pengguna media sosial tak dapat menggunakan WhatsApp atau Facebook untuk tempoh yang tertentu, mereka akan mula risau dan gelisah kerana takut ketinggalan untuk mengetahui isu semasa. Ini merupakan antara simptom masalah kesihatan mental. Kajian juga telah mendapati wujudnya kes individu yang mengalami kemurungan hanya kerana status mereka di Facebook tidak mendapat reaksi rakan mereka sehingga menjejaskan keyakinan diri mereka dan mewujudkan prasangka terhadap orang sekeliling. Okey, contoh lain yang boleh diketengahkan. Terdapat satu kejadian pada 13 Mei 2019, tak silap saya,
Cuma disebabkan pengaruh dengan keputusan majoriti rakan-rakan di media sosial, seorang remaja di Batu Kawah Kuching, Sarawak memilih untuk menamatkan riwayat hidupnya. Okey, berdasarkan laporan media tempatan, remaja itu baru berumur 16 tahun dan dia merealisasikan pilihan netizen yang mengundinya untuk mati. Dengan pemikiran yang kurang waras, mangsa mungkin didakwa nekat terjun daripada tingkat 3 sebuah bangunan rumah kedai. Sesungguhnya media sosial ni sangat berbahaya kepada golongan yang mempunyai masalah kemurungan atau memiliki tahap pemikiran yang tidak rasional. Okey, tidak dapat kita nafikan bahawa media sosial ni banyak melalaikan manusia. Perkara ni ada dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 32, iaitu dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Jadi saya mengharap saya dapat menjawab soalan saudara moderator kita. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Okey, terima kasih kepada saudari Syahzanani. Saya kira satu penjelasan yang sangat padat, tapi insya-Allah mudah difahami dan menjawab persoalan. Moga-moga mendapat satu iktibar. Benarlah orang kata kalau tak ada media sosial ni hidup akan berpora-peranda kan. Jadi kita boleh jadi ambil satu iktibar lah dekat situ. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada panel forum kita yang ketiga. Pada hari ini saudari Fazira. Kita terus pada satu soalan. Soalannya, apakah faktor atau punca berlaku ketagihan di media sosial? Silakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator. Sebelum tu dengar tak suara saya? Dengar. Baiklah, jika kita cakap mengenai ketagihan media sosial, ia lebih dekat dengan remaja sebenarnya berbanding orang dewasa dan orang yang berumur. Jadi di sini terdapat banyak sebenarnya punca ketagihan media sosial tapi hanya dua sahaja yang saya ingin kongsikan. Baiklah, yang pertama, punca ketagihan media sosial dalam kalangan remaja adalah media sosial merupakan pusat sosial yang interaktif. Macam yang kita tahu, media sosial ni dapat membolehkan kita berinteraksi antara satu sama lain secara langsung dengan hanya menggunakan internet sahaja tanpa mengira waktu dan lokasi kita pada masa itu. Okey, dalam pandemik COVID-19 yang berlaku dalam negara kita ni, kita tengok ramai orang yang menghabiskan masa mereka di rumah. Jadi terdapat statistik yang merekodkan seramai 28 juta pengguna media sosial atau 86% daripada penduduk negara Malaysia telah menggunakan media sosial semasa musim pandemik ini. Kalau kita lihat media sosial seperti Instagram, Twitter dan sebagainya mempunyai paparan yang menarik. Jadi benda ni membuatkan pengguna meluangkan banyak masa dengan aplikasi tersebut. Kita ambil contoh aplikasi TikTok yang tengah famous sekarang. Kita tengok penggunaannya mudah saja seperti hanya scroll je ke atas. Benda ni sebenarnya yang membuatkan pengguna lebih ketagih dan menghabiskan masa yang lama dekat aplikasi tersebut. Secara tidak langsung, perkara ini memberi kesan kepada pengguna. Okey, yang seterusnya, kita pergi kepada punca ketagihan media sosial yang kedua, iaitu kurang mendapat perhatian daripada keluarga. Macam sesetengah ibu bapa, bukan semualah kita tengok selalu sibuk dengan kerja mereka sehingga mereka tiada masa nak berbual atau bertanyakan tentang pembelajaran anak-anak mereka. Jadi apabila anak ni merasa bosan, mereka akan banyak menghabiskan masa di media sosial. Ditambah pula, kalau keluarga tu ada masalah rumah tangga. Jadi anak-anak ni diorang akan mencari dunia lain, iaitu media sosial, untuk keluar daripada tekanan hidup. Oleh itu, di sini ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan anak-anak mereka tidak ketagih terhadap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Fazira. Satu penjelasan yang saya suka dan saya baru dapat tahu hari ini punca sebenar terhadap ketagihan media sosial pada masa kini. Jadi habislah sudah sesi yang pertama kita. Kita terus pada sesi yang kedua kerana masa pun telah menceburui kita sebenarnya. Baik, saudara Haris, saya nak bertanyakan kepada saudara, apakah sebenarnya peranan kerajaan dalam menangani media sosial ni, implikasi negatif dia? Apakah peranan kerajaan? Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih saudara moderator yang nampak bergaya pada hari ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, kerajaan adalah satu pihak yang haruslah memainkan peranan yang penting bagi mengawal gejala salah guna media sosial ini
daripada berleluasa. Hal ini kerana pihak atasan haruslah memulakan menggerakkan langkah barulah rakyat dapat mengikuti dengan baik. Baru-baru ini kalau tak silap saya, pihak kerajaan dengan usaha melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM telah melancarkan kempen iaitu tidak pasti jangan kongsi. Selain itu juga, kempen Klik dengan Bijak juga telah mendapat sambutan yang baik dan turut dijayakan oleh agensi yang ternama. Di samping itu juga terdapat sebuah pasukan khas yang dilantik bagi membendung masalah salah guna media sosial ini. Mengikut statistik pada tahun lepas, pasukan khas ini berjaya menafikan kira-kira 500 berita palsu. Oleh itu, kita boleh nampak bahawa usaha kerajaan ini telah berjaya membuahkan hasil bagi membendung masalah ini. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Okey, terima kasih kepada saudara Haris. Benar apa yang Haris cakap. Kerajaan ni memang memainkan peranan yang sangat pentinglah dalam mendidik nilai murni dan etika menggunakan platform media sosial supaya bebas daripada unsur negatif. Kerana bagi saya lah, ini sangat pentinglah bagi memupuk kesedaran orang ramai supaya menggunakan media sosial dengan bijak. Betul. Jadi seterusnya kita beralih kepada panel kedua kita semula iaitu Nur Syazanani. Okey, selain peranan kerajaan, apakah pula tindakan setiap ahli keluarga dalam menangani implikasi negatif media sosial dalam kalangan anak-anak? Boleh saya tahu? Silakan. Baiklah, terima kasih lagi sekali buat saudara moderator kita. Okey, jadi peranan keluarga dalam menangani implikasi negatif media sosial dalam kalangan anak-anak. Okey, media sosial ni merupakan salah satu medium perhubungan dan penyebaran maklumat yang menjadi tarikan segenap lapisan masyarakat, khususnya golongan remaja. Di dada-dada akhbar tempatan, terutamanya berita harian, sering mengutarakan rencana berkaitan implikasi negatif media sosial kepada penggunanya. Di sini ibu bapa merupakan ahli keluarga yang paling rapat dengan anak-anak, perlu memainkan peranan dalam menangani implikasi negatif ini. Hal ini bertujuan untuk melahirkan modal insan yang dapat menerajui pucuk kepimpinan negara pada masa yang akan datang. Okey, antara peranan ahli keluarga dalam menangani implikasi negatif media sosial dalam kalangan anak-anak, ibu bapa perlu memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Hal ini disignifikasikan kepada anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkan mereka. Okey, ibu bapa boleh mengajar dan mendidik anak-anak untuk membezakan antara perkara yang hak dan juga batil. Sebagai contoh, ibu bapa dapat menjelaskan tentang pengaruh barat yang disiarkan menerusi YouTube yang menjadi ikutan ramai tetapi bertentangan dengan nilai moral masyarakat timur. Benarlah kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Kerana ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan didikan agama sejak mereka kecil supaya mereka tidak terjerumus dengan gejala negatif yang berkaitan dengan media sosial. Dalam perspektif yang sama, ibu bapa juga berperanan untuk mengehadkan tempoh anak-anak untuk melayari media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram kerana ianya memerlukan penggunaan akses internet. Ibu bapa mempunyai hak untuk menyekat akses internet tersebut dan mengawal tempoh penggunaannya supaya anak-anak akan lebih menghargai masa. Ibu bapa perlu menetapkan bahawa anak-anak hanya boleh menggunakan internet sehingga pukul 10 malam kerana anak-anak perlu mendapatkan tidur yang berkualiti supaya tidak mengganggu proses pembelajaran mereka pada esok hari. Perkara ini persis peribahasa Melayu yang mengatakan bahawa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian agar mereka mendapat manfaat daripada usaha ibu bapa yang mengehadkan masa penggunaan internet ini. Okey, jika dilihat daripada peranan ahli keluarga yang lain, bukan sahaja ibu bapa, sebagai seorang kakak juga boleh menasihati dan membimbing adik menggunakan laman sosial secara berhemah. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang kakak selalunya lebih mengetahui buruk dan baik media sosial dan tutur kata seorang kakak ni selalunya lebih sering dipatuhi oleh adik-adik. Jadi kakak perlu memberitahu adik mengenai bahana penyalahgunaan media sosial terhadap adik dan menegur mereka. Perkara ini akan menjadikan adik-adik ni lebih berdisiplin
dan menggunakan media sosial dengan cara yang sangat efektif seperti cuma melayari laman web yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Situasi ini persis peribahasa Melayu juga. Sebagaimana acuan, begitulah kuihnya. Kerana apa yang diajar kepada adik-adik, perkara itulah yang akan diturutinya. Di samping itu juga, sebagai seorang abang ni boleh memasang aplikasi yang boleh menyekat laman sesawang yang tidak berfaedah. Hal ini supaya adik-adik mereka terutamanya tidak akan terdedah dengan perkara-perkara yang tak elok atau perkara-perkara yang negatif lah. Okay, hal ini dapat menghindarkan adik-adik mereka daripada terpengaruh dengan perkara yang negatif di media sosial, dan mereka juga akan dapat mengelakkan daripada adik-adik mereka terjebak dengan jenayah cyber. Okey, oleh yang demikian, adik-adik mereka akan menjadi lebih positif dalam kehidupan seharian sekaligus dapat melahirkan modal insan yang berguna kepada negara dan agama. Okey. Jadi keluarga ni memainkan peranan yang sangat penting untuk menangani implikasi negatif media sosial dalam kalangan anak-anak. Hal ini kerana keluarga merupakan guru pertama anak-anak di dunia. Jadi sebagai satu keluarga, mereka perlu bantu sesama sendiri. Jadi saya harap saya dapat menjawab soalan saudara moderator. Sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada saudari Nur Syazana ni. Wow, saya rasa kagum dengan jawapan daripada saudari Nur Syazani. Betul apa yang diperkatakan, buat kata pepatah, biar melentur buluh daripada rebungnya. Maksudnya mendidik anak-anak biarlah dari kecil kerana lebih mudah untuk dibentuk berbanding semasa sudah besar. Jadi beringatlah semua keluarga-keluarga yang di luar sana, okey? Jadi soalan yang terakhir sekali saya nak ajukan kepada Fazira. Apakah peranan seseorang dalam mengawal media sosial dengan bijak? Silakan. Baiklah, sebelum tu saya nak minta maaf dulu. Line saya teruk sikit malam ni. Okey. Okay, baiklah, terima kasih soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Baiklah, terdapat banyak sebenarnya peranan seseorang untuk mengawal atau menggunakan media sosial dengan bijak yang boleh kita aplikasikan. Jadi, salah satunya ialah dengan tidak berkongsi data peribadi. Data peribadi ini merupakan maklumat privasi seseorang individu dan terdapat akta yang berkaitan dengan pelindungan data peribadi, iaitu Akta Pelindungan Data Peribadi. Antara contoh maklumat data peribadi yang tidak boleh kita kongsikan ialah seperti nama, alamat rumah, nombor kad pengenalan, nombor telefon, maklumat perbankan dan banyak lagi yang sepatutnya dilindungi daripada pengetahuan orang ramai. Jika data peribadi kita bocor di laman media sosial, orang yang tidak bertanggungjawab boleh mencuri maklumat tersebut dan tidak akan melepaskan peluang untuk mengakses maklumat kewangan kita. Jadi, kita sebagai pengguna media sosial seharusnya peka dan berhati-hati dan jangan sesekali memaparkan maklumat peribadi kita di media sosial. Perkara ini akan memberi peluang kepada penjenayah-penjenayah di media sosial untuk mencuri maklumat peribadi kita. Oleh itu, janganlah kita menjadi seperti pepatah Melayu yang berbunyi, sudah terhantuk baru tengadah. Baiklah. Peranan seseorang untuk mengawal atau menggunakan media sosial dengan bijak yang seterusnya ialah seseorang itu mestilah bijak mengambil peluang untuk berkongsi ilmu dan kebenaran. Kalau kita tengok benda ni bukan sahaja memberi manfaat kepada mereka yang mendapat ilmu, malah orang yang memberi ilmu juga mendapat manfaatnya. Jadi di sini saya ingin kongsikan sepotong hadis Nabi yang menyebut tentang kewajipan menyampaikan ilmu dalam Islam. Hadis tersebut bermaksud, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, apa yang kita lihat, apa sahaja ilmu yang kita tahu walaupun sebesar zarah, maka kita dituntut untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada orang ramai. Kesimpulannya, kita sebagai pengguna media sosial seharusnya bijak dalam mengaplikasikan media sosial dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Fazira. Saya kira satu solusi yang sangat menarik yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai satu panduan kita dalam menguruskan media sosial kita pada hari ini. Jadi selesai sudah sesi pertama dan kedua. Semuanya kita telah bertanya soalan dan saya berpendapat bahawa ahli panel kita semuanya menjawab persoalan dengan baik, bernas dan sangat mencukupi yang diperlukan untuk kita memandang ini sebagai pengetahuan kita semua. Dan akhir sekali, sedikit saja, rumusan yang boleh dirumuskan oleh ketua panel kita, Saudara Haris, berkaitan tentang tajuk kita pada hari ini, kebaikan dan keburukan media sosial. Silakan. Okey, terima kasih saudara moderator. Okey, apa yang saya dapat rumuskan ialah di sini ialah
kita sudah tahu tentang penggunaan media sosial ini dan mendatangkan pelbagai kebaikan dan keburukan kepada semua lapisan masyarakat. Namun, yang penting adalah kesedaran di tahap manakah kita sebagai pengguna media sosial. Kita mestilah cakna dan selit dalam mendisiplinkan diri sebagai pengguna yang berhemah. Sebagai manusia yang berakal, kita pastinya perlu menangkis setiap perkara yang baik. Pepatah ada mengatakan bahawa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi itu saja daripada saya untuk rumusan pada tajuk hari ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudara Haris, ketua panel kita pada hari ini yang kacak bergaya juga. Saya kira saya sebenarnya kagum sebenarnya. Satu rumusan yang sangat pantas tapi penuh dengan isi yang tepat dan padat. Di antara yang kita boleh ambil di sini ada yang memasukkan hadis-hadis dan perkara-perkara yang berkaitan agama dimasukkan dalam kesedaran media sosial. Yang kadang-kadang pada hari ini ramai orang terlepas pandang. Yang inilah yang kita perlu ambil penting untuk masa depan kita supaya kita boleh mengawal sesuatu benda ataupun media sosial dengan bijak. Jadi saya rasa sekadar di sini saja kita punya forum pada hari ini yang bertajuk kebaikan dan keburukan media sosial. Terima kasih semua. Segala salah dan silap saya mohon maaf daripada saya dan seterusnya wakil daripada ketiga-tiga panel kita hari ini. Saya juga memohon maaf seandainya ada kesilapan, ada tersalah kata ataupun tersalah cakap. Semoga kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.